Umpama apa? Benda tu saudara ada optimistik, keyakinan, namun kegelisahan tetap wujud. Dia umpama awan yang tutup matahari, tapi awan itu nipis, cahaya matahari tetap sampai, tapi awan itu tetap menutup cahaya matahari. Maknanya gini, kalau macam saya bagi contoh tadi, saudara memang dah belajar cerdik, nak duduki peperiksaan, saudara tetap rasa gelisah walaupun saudara sedia. Saudara tetap rasa gelisah. Saudara dah ada harta misalnya, dah punya banyak harta, tapi saudara tetap gelisah, bimbang-bimbang nanti, oh anak saya masa tua masih pencing macam mana. Kalau saudara yang banyak duit RM100,000 dalam bank, bimbang waktu pencing, bimbang waktu tu. Yang tak ada duit lagi dibimbang. Sepatutnya begitu. Artinya kegelisahan tetap wujud walaupun kita ada persiapan. Itu makna jarang. Nabi SAW walaupun dia dah perfect, sempurna, kegelisahan tetap wujud sebagai seorang manusia. Maka kegelisahan itu Allah Ta'ala ajar Nabi dengan menyebut istighfar untuk menyempurnakan Nabi SAW. Selepas menceritakan perkara di atas, Qadhi Iyad berkata, maksud gelisah suatu isyarat daripada kelekaan hati, kekosongan jiwa, dan terlupa daripada berterusan zikir yang menyaksikan kebenaran seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai ukuran bagi manusia, strategi ummah, memperhatikan keluarga, kemaslahatan bagi diri, dan apa sahaja yang ditugaskan kenabian dan menjalankan amanah daripada Tuhannya. Baik, maksudnya ialah bila Nabi menyatakan pada hatiku ada kegelisahan. Kegelisahan apa? Nabi SAW bimbang. Nabi kena urus isteri-isterinya, anak-anaknya, angkat-angkatnya, sahabat-sahabatnya, perang dan sebagainya. Nabi bimbang urusan-urusan ini menjadikan hatinya terlupa ingat Allah. Sebagai gantinya inilah istighfar. Yang kita saudara, kadang-kadang kita ada waktu bermain, kita ada waktu bekerja, kita ada waktu tidur, dan kita juga ada waktu ingat Allah. Tapi kita bimbang. Waktu ingat Allah maghrib isyak ya, subuh kita ingat Allah, sampai pukul 7, 7:30 kita ingat Allah. Kita bimbang waktu kita bekerja, kita lupa-lupa sangat Allah, sangat-sangat terlupa. Maka kita bimbang, hati kita berkarat, maka kita istighfar. Sebab bila kita jalankan tugas keduniaan, pasti kita akan lupakan Allah. Ia tidak salah sebenarnya, tapi bagi orang yang nak cari kesempurnaan, ia salah. Sebab itu Imam Bukhari rahimahullah, pada malam pengantin dia kahwin, dia istighfar saja. Kerana sedetik kerana mendapat isteri, dia lupa Allah. Orang macam kita lagi lah, sementara lah nak cerita orang pangkat imam ni, sedetik dia lupa Allah sehingga dia melakukan solat. Dia cukup takut dengan isterinya, dia akan lupa Allah. Dia seronok gurau malam pertama dengan isteri, gurau sendiri, bercakap, berkenalan. Orang dulu lagi seronok malam pertama, sebab memang tak kenal macam hidung pun. Kita mungkin malam pertama dah, ni nak malam ke berapa ribu dah jumpa ni. Cuma bezanya malam ni kahwin lah. Yang sebelum dating tengah malam tu dah biasa. Orang-orang dulu memang ni lah malam pertama, ni lah malam dia jumpa perempuan ni. Maka dia bercakap. Oleh Imam Bukhari rasa macam satu kegelisahan. Dia lupa Allah. Dia lupa Allah bagi dia bukan macam kita. Orang macam kita kalau lupa memang lupa semua. Lupa daratan pun lupa juga. Bukan sekadar Allah, semua lupa. Imam Bukhari rahimahullah, dia menganggap itu suatu benda yang kita katakan perkara yang tidak baik. Sebab itu dia solat, dia istighfar, dia cukup tak? Walhal itu benda yang dibenarkan dalam syarak, diizinkan. Bahkan Nabi menyatakan hadis rajul limra'atihi, percakapan suami pada isteri tidak jadi sia-sia selagi mana kita tak mengumpat oleh. Kalau saudara setakat nak cakap dengan isteri 4 jam, bukan sia-sia, tidak dicatat dosa. Dengan syarat jangan cerita orang lain lah. Jangan duduk kebel sana kebel sini, dia tetap berdosa. Kalau saudara setakat bercakap dengan isteri saudara, isteri saudara bercakap dengan saudara berapa jam pun, tidak dikira sia-sia, dibenarkan dalam Islam. Ya, kalau kita cakap dengan kawan sia-sia 4 jam 5 jam. Dengan isteri tak ada sia-sia, walaupun seorang gurau senda, gelak ketawa, tak apa. Sebab itu peranan isteri dan itu peranan suami, menenangkan kita, melepaskan segala perkara yang terbuku di hati kita. Tapi dengan syarat jangan mengumpat orang sudah. Jangan 4 jam tu, 3 jam setengah mengumpat orang, setengah jam cerita hari kita. Itu tidak dibenarkan dalam Islam, siapa pun kita. Menunjukkan betapa dibenarkan, diizinkan kita bercakap dengan isteri dan bercakap dengan suami. Namun saudara, bagi orang yang perfect, sempurna, mereka tetap bimbang, takut perkara ini menjauhkan mereka pada Allah. Kesibukan mereka menguruskan isteri, menguruskan anak-anak, mereka bimbang, menjauhkan mereka pada Allah. Mereka bimbang walaupun ia tidak berlaku. Lalu istighfar sebagai penggantinya, sebagaimana berlaku pada Nabi SAW.
Semua perkara tersebut dilakukan sebagai bukti ketaatan dan pengabdian pada Allah. Tetapi ketika Rasul mengetahui dirinya merupakan makhluk yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, makhluk paling sempurna pengetahuannya, di mana pada suatu masa beliau merasakan kekosongan jiwa, lemah semangatnya, beliau menyadari tentang kehormatan dan kemuliaannya. Maka beliau melihat bahawa kekosongan jiwa tersebut merupakan suatu kekurangan. Oleh itu beliau istighfar pada Allah. Ini antara maksud yang lebih tepat bagi hadis di atas. Tetapi pada dasarnya kekosongan hati, leka dan terlupa daripada tidak berzikir kepada Allah adalah perkara yang tidak berdosa. Tetapi Rasulullah SAW tidak redha, tidak senang dengan keadaan tersebut, kerana beliau lebih mulia daripada malaikat yang tidak pernah sunyi daripada tasbih dan munajat kepada Allah. Secara umumnya saudara, mengikut hukum, kalau hati kita tak ingat Allah, tak berdosa. Yang penting saudara, dalam sembahyang sudah ingat Allah, dalam ibadat sudah ingat Allah. Kalau hati sudah ingat benda tu, benda ni, tidak dihukum. Itu kelemahan kita. Namun bagi manusia yang sempurna dan mencari kesempurnaan, mereka tidak mungkin izinkan hati mereka lalai. Ya, orang awam macam kita saudara, sembahyang 5 waktu cukup bagus. Dapat keluarkan zakat setahun sekali cukup bagus. Dapat menaikkan haji sekali seumur hidup cukup bagus. Dapat ingat Allah pada ruang-ruang yang pilihan-pilihan kita sendiri, ia cukup bagus. Dan tidaklah berdosa kita tidak ingat Allah dalam hati kita pada ruang-ruangan yang lain. Tengah saudara ke pasar tak ingat Allah, saudara tidak berdosa. Asalkan muamalah saudara halal, muamalah saudara betul. Tengah saudara bermain, saudara tak ingat Allah, cuba ingat bola macam mana nak golkan dia, ia tidak berdosa. Orang-orang macam itu. Tapi orang yang mencari kesempurnaan, apatah lagi manusia yang sempurna macam Nabi SAW, mereka melihat ini satu kekurangan. Sebab itu mereka menggantikannya dengan zikir, dengan istighfar dan sebagainya. Aku bukan terlupa tetapi aku lupa. Nabi SAW pernah bersabda, aku bukan terlupa tetapi aku lupa. Keadaan tersebut supaya menjadi sunnah bagi umat. Rasulullah SAW bukanlah lengah atau lupa, melainkan untuk menunjukkan satu hikmah, iaitu bagi menetapkan hukum syarak. Nabi pun pernah sebut bahawa manusia itu, aku tak lupa. Nabi menyatakan, aku tidak terlupa tetapi aku lupa. Apa beza terlupa dengan lupa? Terlupa sebab kita cuai, maka kita terlupa. Terlupa saya janji dengan awak hari ni, awak cuai, tak tengok appointment awak. Terlupa awak ada kenduri hari ni, kan Kak dah bagi 2 minggu lepas. Macam mana boleh terlupa? Cuai. Bila kita sebut lupa, itu sifat manusia. Kita terlupa kerana kita kurang mengambil langkah pencegahan, maka kita pun terlupa. Dan ramai orang gunakan untuk buat kesalahan yang memang mereka sengaja. Seumpama perempuan-perempuan berkata, saya terlanjur. Terlanjur maknanya dia memang buat benda tu, cuma dia tak fikir akibat dia sampai macam tu, maka dia terlanjur. Terlanjur cakap ke, terlanjur buat ke, tetap menunjukkan kecuaian dia. Tapi bila sebut lupa, itu sifat manusia. Macam mana pun kita mengambil segala langkah-langkah penjagaan, akhirnya sifat lupa jadi sifat kita. Umpama seorang yang hafal Quran, seorang yang hafal kitab, menghafal hadis, dia mengambil semua langkah-langkah, menghafal waktu tertentu, cara untuk kuatkan ingatan. Tiba lupa tetap datang dalam solat, bagi menunjukkan dia manusia, dia bukan malaikat, dia manusia. Sebab itu disebut dalam syair, wa ma sumiyal insanu illa linisyanihi, tak dinamakan manusia itu insan melainkan sebab dia lupa. Perkataan insan diambil daripada perkataan nasiyah, lupa. Dan hadis Nabi SAW, Nabi kata, fanasiya Adam fanasiya zuriyatuhu, maka Adam pun terlupa, maka lupalah zuriatnya. Kisahnya ialah, saudara, kita lupa dengan beberapa sebab. Antaranya kerana lamanya benda tu berlalu, lupa. Itu bukan kecuaian sebab lama sangat, 40 tahun. Saudara pun jumpa balik sepupu saudara, 40 tahun, siapa nama awak? Siapa nama awak? Saudara lupa. Allah, sepupu sini tak kenal. Dah 40 tahun tak jumpa, nak kenal macam mana? Kita cikgu misalnya, anak-anak murid kita, masa ngajar ingat semua, ingat. Dia dah besar, dah kahwin, cikgu lupa saya. Oh, berapa siapa nama awak? Oh, cikgu tak ingat saya, sampai hati cikgu. Tiba-tiba kata begitu kat kita cikgu ni. Dah berapa ribu anak murid kita didik. Kita nak ingat semua mustahil. Masa kita mengajar dalam kelas, itulah kita ingat. Dia dah besar, dah kahwin, dah beranak pinak, agak mustahil kita ingat. Melainkan memang dia ni memang special case kat sekolah, mungkin kita ingat. Kalau dia biasa-biasa macam tu, saudara, kita cuma sebut nama dia sesekali-sekali dalam kelas, kita akan lupa sebab panjangnya masa berlalu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Yang lama cikgu sampai besar, anak murid dia datang, dah peringkat cucu dia, cikgu tak ingat saya, kita gaul kepala sapu. Dalam memori kita dah tak kuat dengan sebab tua kita, banyak benda kita fikir. So ini sifat kita,
Tapi bukan kita terlupa, kita lupa. Tak mungkin manusia lepas puluhan tahun mampu ingat lagi. Melainkan saya katakan kalau benda itu memang beri kenangan yang cukup baik bagi dia, atau kenangan yang cukup manis bagi dia. Sebab itu kita sebenarnya manusia. Kalau saudara tuliskan apa yang saudara lalui dalam kehidupan, saudara banyak terlupa. Atau dengan kata lain, saudara banyak lupa. So kita cuma ingat benda-benda yang bersifat kita katakan memberi kesan pada hidup. Yang lain-lain, contoh, saudara pernah pergi hospital tahun 1970? Tak ingat 70. Pergi tak hospital, perasan. Mungkin kita pernah pergi hospital mata mak kita sakit. Tahun berapa tak tahu. Baik, saya ingat Ustaz, tahun 76 saya tengok mak saya. Hari apa ni? Hari apa kan? Hari apa? Kita akan lupa. Itu sifat kita. Kalau tanya pula hari bulan, pukul berapa kantor, terus mustahil dia ingat. Mustahil. Sebab namanya manusia. Kerana itu saudara dalam bab ilmu, sebab kita ada sumber untuk kita ulang kaji. Tapi kehidupan kita apa sumber? Saya kalau tak ingat hadis, saya buka Sahih Bukhari balik, oh saya ingat balik, recall balik. Tapi dalam kehidupan kita pada dah berlaku 10 tahun, ke ada saudara tulis dalam mana-mana kitab kehidupan saudara? Tak ada. Kita memang pegang pada ingatan. Tapi dah berlalu 10 tahun, dia menyusup, yang lain mengambil tempat. Kalau ikut ahli kimia, 6 bulan je maklumat tu boleh simpan dalam otak kita. 6 bulan, paling lama. Paling lama orang paling special case yang bagus otaknya, dia boleh simpan memori tu 6 bulan. Lepas 6 bulan dia terdiri otomatik untuk digantikan nukar lain. Ini mengikut kajian kimia. Kalau bab hadis ni cerita lain. Kerana saya katakan apa tadi, kerana ada kitab-kitab kita boleh rujuk. Tapi kehidupan kita nak rujuk kat mana? Kita tanya mak ingat tak dulu masa kecil? Mak pun tak ingat. Apa tadi kita mak ingat tak dulu masa mak kecil? Lagi tak ingat. Ini fitrah. Ini yang katakan Nabi SAW menyatakan, aku tidak terlupa, tapi aku lupa. Lupa sifat manusia. Oleh itu hadis di atas hendaklah diartikan bahawa berlaku suatu keadaan tersebut pada diri Rasulullah SAW dan sebagai tolak ukur bagi manusia dalam mengurus urusan umat, memberikan waktu bagi merhatikan keluarga dan masa bagi menjalankan tugas-tugas kenabian. Suatu pendapat mengatakan bahawa gelisah adalah sesuatu yang menimpa hati seperti bisikan jiwa. Pendapat lain mengatakan maksud gelisah suatu keadaan di mana Rasulullah SAW memerhatikan keadaan umat, kemudian Rasul beristighfar pada Allah bagi umatnya. Dan ada yang mengatakan bahawa gelisah adalah ketenangan dalam hati dan istighfar bagi menunjukkan pengabdian pada Allah Ta'ala, rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ianya bukan merupakan suatu kekurangan, tetapi merupakan suatu sifat kesempurnaan, iaitu tenang dan khusyuk. Ulama-ulama berbeza pandangan tentang maksud gelisah Nabi. Tengah menyatakan gelisah Nabi sebab Nabi SAW ingat pada Allah. Sebab bukankah kalau kita rindu pada seorang, kita akan gelisah, terindu sangat pada anak kita ni. Ini daripada Kuala Lumpur dah gelisah, macam mana nak jumpa anak ni. Kita rindu sangat nak jumpa mak ayah kita. Bukankah kita akan gelisah? Walaupun perjalanan kita memang nak jumpa mak kita lah, tapi kita gelisah kerana terlalu rindu. Nabi SAW, kegelisahan dia nak jumpa Allah, nak jumpa sangat Allah, datang gelisah. Maka Allah tenangkan, sebab astagfirullah, tenangkan. Ini merupakan sifat setiap dikatakan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia mulakan gelisah dengan Allah. Gelisah kerana rindu, gelisah kerana sayang. Ia sebagaimana kita sayang pada orang manusia, maka datang sedikit gelisah, kebimbangan itu wujud. Maka kegelisahan itu kalau kita biarkan boleh jadi angau, gila bayar. Kalau dengan manusia, kegelisahan dengan Allah boleh menyebabkan juga orang pandang kita dah panas. Kenapa si Ali itu nampak diam tu? Dia sedang bermunajat dengan Allah, dia cukup gelisah, dipikir dia dengan Allah. Maka obat Allah ajar Nabi SAW adalah istighfar. Syekhul Islam Ibn Iraqi dalam kitabnya Asy-Syifa, boleh jadi bahawa maksud gelisah keadaan khusyuk atau perasaan lebih besar yang berada dalam hatinya, yang lebih tinggi pada khusyuk. Maka Rasul beristighfar ketika itu menunjukkan kesyukuran pada Allah dan melazimkan dirinya sentiasa beribadat pada Allah sampai akhir hidupnya. Ibn Iraqi juga menambah dengan berkata, Rasul beristighfar disebabkan gelisah, bukan istighfar untuk menghilangkan kegelisahan tersebut. Jadi gelisah merupakan sesuatu yang terpuji menyebabkan kepada istighfar. Ini syarah dan keterangan apa maksud Nabi gelisah. Dengan kata lain, bukan gelisah macam kita lah. Kegelisahan kerana rindu pada Allah, kegelisahannya kerana dia melihat ini sifat khusyuk yang ada pada hatinya, maka dia memuji Allah dengan istighfar kepada Allah SWT. Dia supaya kan dikatakan siapa yang ingin nikmatnya dikekalkan, selain daripada bersyukur ialah dia istighfar, maka nikmatnya akan dikekalkan. Kita nak suruh nikmat kita beriman hari ini dikekalkan.
Nikmat kita solat berjemaah dikekalkan. Nikmat kita cinta pada ilmu akhirat dikekalkan. Maka banyakkan istighfar, maka Allah mengekalkan nikmat itu. Tapi kalau kita sekadar lalu ikut, akhirnya kita akan terjatuh. Satu ketika dahulu kita lah orang yang rajin solat jemaah, hari ini kita paling malas kan? Satu ketika dahulu kita lah yang paling rajin belajar ilmu akhirat, hari ini kita paling payah sekali. Ini mempuncakan hati yang berkarat. Sebab itu kita istighfar, supaya semua keinginan, semua yang kita suka dalam perkara akhirat kekal bersama kita. Seolah-olah itu maksud istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Just say, waktu kita bangun gitu kan.